Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dihormati para muallim dan muallimah dan juga rakan-rakan yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah dapat lagi kita berkumpul pada siri yang ketiga daripada Usrah Alumni SMITI. Nama sekarang dah tukar, dulu Usrah Life. Bila dah rasmi dia bawa SMITI, kita panggil Usrah Alumni SMITI lah. Jadi insyaAllah kita pada hari ini bersama dengan Muallimah Salwa yang insyaAllah akan bagi pengisian yang bertajuk sebuah perjalanan. Betul tak? Okay. Jadi sebelum saya serahkan kepada Muallimah Salwa, marilah sama-sama kita buka majlis kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya serahkanlah kepada panel kita. Muallimah Salwa, dipersilakan. Suara tak dengar Tadi tak dengar, sekarang okey. Okey. Dengar? Dengar. Jelas? Jelas. Okey. Tak payahlah, mute je je. Tak ada bising kan belakang. Okay, hari ni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut juga tiba-tiba terus bagikan. Sepatutnya tak ada pembuka ke? Kan yang di kita ada pembuka, Maklim. Kenapa tak ada ni tazkirah sekejap? Tak sempat. Oh, tak sempat. Okey, tak apa. Okay, mungkin sebab tajuk pun sebuah perjalanan, kau takut perjalanan malam ni terlalu panjang kan? Takut kita pula road to Qiyamul-Lail. Okay, kalau bersedia kita tunjuk solidariti bersedia tu dengan buka kamera. Nak tutup pakai selimut pun boleh, muka tu tak apalah, janji buka kamera sebagai tanda solidariti lah. Muklimah ni nak bercakap ni bergetar lutut tau. 3 hari 3 malam tak tidur. Julia Natasha terus left. Buka lah dulu. Spotting lah sikit. Okey, terima kasih Aziz. Tak apa, tunjuk siling pun tak apa, betul. Tunjuk siling pun tak apa, janji buka. Okey, terima kasih Noh. Lagi? Tak ada kamera, okey, tak apa. Lagi? Muklimah Mariam boleh buka? Terima kasih. Ni kita panggil kongsi semangat kan? Lain? Come on. Ya, gitu. Muklimah tahu je ada yang masuk round ni permulaan niatnya nak menziarah satu sama lain, nak tengok crush dulu. Oh, dah lain dah muka. Macam tu kan. Tapi apa gunanya kalau tak buka kamera, sekadar simpan dalam hati, tak payahlah. Okay. Asyik-asyik muka MC, muka berceramah je yang kena buka. Yang lain, yang niat mula-mula nak tengok crush tadi tu. Ni, Sharifah Habibah. Yang luar-luar negara ni. Tu siapa? Syuib Nampak dayi tu Syuib Okay, Syuib. Hai Syuib. Okay, terima kasih kepada yang memberi kerjasama.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih atas jemputan. Kita malam ni santai, sekadar orang kata berkongsi rasa, bukan satu pengisian sebab Mu'alimah tidak mampu untuk mengisi roh-roh antum. Okay? Sebab yang mengisi roh-roh ni adalah orang-orang yang orang kata ilmunya penuh di dada. Tapi Mu'alimah hanya ada sekadar yang boleh dikongsikan untuk menjentik sedikit rasa di hati. Okay, nak jentik sikit je rasa dekat hati. Okay, sebab nama pun perjalanan. Kita nak tengok perjalanan daripada permulaan kita dijadikan sehingga saat kematian. Okay, dari mana kita bermula dan di mana pengakhiran kita. Boleh? Boleh Aiman? Boleh. Okay. Bersedia dah semua kita nak berjalan? Raise hand. Boleh raise hand kan kat situ? Raise hand. Bersedia semua kita nak berjalan? Terima kasih. Okay. Bismillah. Okay, kita mulakan. Siapa ni Bila mana Noh akta dalam perut, Syuaib, kita ada Nisa, kita ada Muallim Fahmi, semua bermula daripada ni. Okay, dalam perut ibu, daripada nutfah, okay, percantuman air mani dan telur perempuan seorang ibu. Kemudian dalam Quran surah Al-Mu'minun Allah ceritakan macam mana alaqah daripada nutfah kepada alaqah, okay, dikirakan sebagai macam benda yang tergantung di dalam rahim. Okay. Okay, dah ada tendang. Yang ni yang mak rasa ni. Terasa dekat perut, ditendang-tendang. Inilah dia Lutfi. Okay, bagi diketuk-ketuk dalam pintu. Mak dah panggil. Okay, mak panggil Aiman. Jadilah anak yang baik ni Aiman. Mu'alimah ada share apa-apa? Lupa. Sorry. Patutlah Mu'alimah cakap seorang-seorang. Mu'alimah Mariam pun tak cakap je. Ada cakap dekat chat. Ada cakap kat chat, manalah nak nampak. Okay. Penatlah cakap, nak kena patah balik. Aduh. Hilang feel tau. Semua salah Aiman. Okay. Stay balik lagi sekali. Kita U-turn balik. Tak apa, nama perjalanan. Dah jalan terus kan. Kadang kena U-turn kat belakang juga kan. Ayu, Alimah. Okay. Kita mula balik Sedia? Bismillah. Nampak tak? Nampak. Okay. Tak naklah ulang ayat yang sama Tengok je. Ingat je balik apa Mu'alimah cakap tadi. Sarah masa kecil-kecil macam ni tau Sarah. Julia, lupa. Farhan, Syifa, muak pula dia. Aiman isap jari ni Aiman masa kecil-kecil dalam perut. Sekarang je belagak.
Okay, masa tu ada nampak kan tali pusat. Okay, masa ni mak yang akan bagi makan, bagi darah. Okay, yang akan salurkan oksigen. Okay, nak keluar dah. Okay, masa ni rasa sakit dah hilang. Dah tak ada sakit dah. Okay, masa nak keluar tadi rasa macam 200 tulang yang dipatahkan secara serentak. Okay, Mak Lin Fahmi pun boleh baru dapat baby, boleh merasai kesakitan isteri melahirkan. Okay, macam itulah mak-mak kita nak lahirkan kita. Ni perjalanan semasa kita dalam perut. Okay, semua orang melalui perkara yang sama. Okay, semua orang. Okay, baik dia orang kaya, baik dia orang miskin, baik dia orang susah, baik dia orang yang berjaya, dia bermula daripada sini. Okay, tak ada kata Mak Limah dalam perut Ana dulu ada ni slide apa ni pawagam dalam tu. Tak ada. Okay, dulu Ana dalam perut air ketuban tu dipenuhi dengan air-air yang sedap diminum. Okay, tak ada makna. Semua sama saja. Okay, kita bermula daripada air mani yang hina. Okay, kalau dicampak di tanah, air ayam pun tak patuk, itik pun tak sudu. Kalau faham istilah bahasa Melayu tu, air mani yang kita campakkan di tanah, haiwan pun tak nak dekat. Sebab apa? Dia bukan air yang hina, dia masih air yang baik. Okay, cumanya dia dikeluarkan dari tempat yang orang kata tempat yang sama dengan najis kan, ada najis keluar di situ. Okay, tapi awak angkat darjat bila kita ni. Okay, kita berjalan dulu. Proses ini adalah proses di mana mak dan ayah bertanggungjawab untuk membesarkan kita. Okay, di mana mak dengan ayah bertanggungjawab untuk membesarkan kita. Okay, kalau ikutkan kalaulah kita dilahirkan dalam keadaan miskin, okay, itu bukan salah kita. Okay, tapi kalau kita mati dalam keadaan kita miskin, tidak berilmu, itu salah kita. Okay, sebab tu Mak Limah sebut sebuah perjalanan. Kita tengah berjalan ni, okay, daripada kelahiran, okay, mak dan ayah akan jaga kita sehingga ni. Jadi orang. Okay, habis SPM. Ada siapa tu yang Mak Limah nak? Ada siapa? Cuba sebut satu nama. Ada Noh. Ni batch yang pertama ni. Ni Sharifah. Ni Sharifah apa? Habibah ke? Okay. Lepas tu kita ada siapa lagi? Kita ada Iqbal. Betul tak nama dia Iqbal? Okay, ini batch yang pertama. Betul Mak Limah Mariam? SPM yang pertama. Smitin. Mak Limah Mariam. Ya, betul. Okay. Okay, ni batch pertama SPM. Mak ayah cari duit, hantar masuk Smitin. Okay, susah pun tak apa. Okay, janji anak aku dapat belajar, dapat hafal Quran dan akhirnya boleh fly pergi Jordan, boleh fly pergi Jerman, Korea, Jepun, okay. Boleh hantar masuk universiti, boleh hantar masuk politeknik. Okay, jadi orang. Next. Ada lagi, boleh buat persembahan. Ni hasil daripada mak ayah yang bagi. Okay, ni hasil daripada mak ayah yang belanjakan duit. Okay, mak ayah yang mencukupkan keperluan asas kita. Inilah proses perjalanan kita. Tapi selepas ni batch yang berapa? Ni batch yang second habis second 2019. Betul Mak Mariam? Ya. Okay, ni 2019. Ni banyak anak-anak Mak Limah tim bola baling. Okay, kita ada Syuaib, kita ada siapa nama ni tak ingat, Aiman yang tinggi tu. Mak Limah tak ingat ada satu nama tu. Okay, lepas tu makan bertalam, lepas tu ada Akil. Kita ada Nasi. Okay. Ini batch tahun lepas. Okay, yang jadi MC minggu lepas ni, siapa tak nama dia? Mak Limah tak ingat nama, minta maaf lah Okay. Ini masih belajar. Jalan ni. Ini adalah diri kita sekarang. Bukan Mak Limah Antum sekarang. Okay. Habis belajar. Habis orang kata tanggungjawab lah, sebahagian tanggungjawab mak dengan ayah.
untuk melepaskan yang tu pergi. Untuk cari identiti sendiri, untuk cari siapa kita, untuk tengok apa yang kita nak dan yang kita tak nak. Ni adalah proses kita memilih baik dan buruk. Kalau tengok pada cerita Nabi Musa, sambil dia berjalan, sambil yang terdengar lah. Kita tengok cerita Nabi Musa. Bila Nabi Musa dia pergi dekat kaum dia. Dia bagi tahu kaum dia, wahai kaumku, dalam seluruh orang yang berada di depanku ini, siapa yang paling berilmu? Siapa yang paling berilmu? Tapi Nabi Musa tak sebut. Dia tak sebut dekat perkataan, dia sebut dalam hati. Setakat ini aku yang paling berilmu. Tapi dalam masa yang sama Allah turunkan ayat. Allah turunkan ayat pada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ada seorang ini yang lagi berilmu daripada dirimu. Nabi Musa tanya, sebab Nabi Musa dia boleh berinteraksi dengan Allah. Nabi Musa tanya, siapa? Cuba kau berjalan sehingga di satu persimpangan, di mana makanan yang engkau bawa melompat keluar. Kat situ engkau akan jumpa seseorang. Jadi Nabi Musa dia nak tahu sangat siapa yang lebih berilmu daripada dia. Dia pun berjalan dengan seorang kawan, dia bawa seorang kawan. Dia jalan, dia dekat jauh, perjalanan dia jauh. Dia nak cari orang ni jauh. Kemudian dia dah jalan dan ada satu tempat di mana ikan yang dia bawa di dalam satu bekas melompat keluar. Dia melompat keluar. Kemudian hanya kawan dia sahaja yang perasan. Dan kemudian dia berjalan, lepas tu dia tanya, dia lapar. Nabi ingatlah cerita yang Malimah cerita ni. Sekarang ni Nabi Musa dah lapar. Tadi ikan lompat, kawan dia tak panggil. Dia teruskan perjalanan dan kemudian kawan dia, Nabi Musa tanya kawan dia, mana bekalan makanan yang kita bawa tadi? Dan kawan dia pun tanya, kawan dia bagi tahu, ikan tu dah keluar daripada bekas. Dah melompat daripada bekas. Dan tiba-tiba Nabi Musa teringat balik kata-kata Allah tadi. Di mana tempat bekalan makanan dibawa melompat keluar, kat situ kita akan jumpa seorang yang lebih berilmu. So dia orang pun patah balik ke belakang. Dan patah balik ke belakang, di tempat ikan tu dia terjumpa satu susuk tubuh badan. Kemudian dia bertanya, siapa nama orang ni? Dan orang ni menjawab, nama dia Khidir. Kalau siapa tahu, itulah Nabi Khidir. Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa pun bertanya, wahai Khidir, izinkan aku untuk mengembara bersama. Sebab apa? Sebab aku dapat tahu, Allah bagi tahu kat aku, engkau adalah orang yang sangat-sangat berilmu, orang yang alim, orang yang berilmu. Kemudian Nabi Khidir jawab apa? Aku tak ada apa-apa. Dan engkau tak boleh ikut aku untuk mengembara. Sebab apa? Sebab engkau takkan tahan dengan aku. Sebab engkau takkan tahan dengan aku. Kemudian Nabi Musa kata, tak apa. Aku ikut juga, aku akan tahan. Tapi Nabi Khidir bagi syarat. Dengan syarat, sepanjang perjalanan, tak boleh bertanya kenapa pun. Kenapa dibuat macam ni, kenapa dibuat macam tu. Tak boleh tanya. Jadi Nabi Musa pun kata, tak apa, boleh je. Kemudian, Nabi Musa pun berjalan bersama Nabi Khidir. Dan ada jumpa sebatang sungai, untuk dia kena seberang ke sebatang sungai tu. Kemudian dia naik sampan. Sampan orang yang ada kat situ, dia naik sampan dan dia seberang sungai. Dan bila dia seberang sungai, sampai dia ke destinasi, Nabi Khidir rosakkan sampan tu sedikit. Dia tebuk sikit lah. Bukanlah sampai rosak habis, tapi dia tebuk sikit. Nabi Musa tanya, kenapa Khidir buat macam ni? Kenapa kau buat macam ni? Sedangkan orang yang membantu kita adalah orang miskin, orang yang susah. Dia mencari rezeki dengan menggunakan sampan tu. Kenapa kau rosakkan? Nabi Khidir jawab apa? Aku cakap apa tadi? Setiap apa yang aku buat, jangan persoalkan, jangan tanya. Lepas tu Nabi Musa, tak apa. Tak apalah, biar mesti kau ada alasan yang tertentu. Lepas tu dia jalan. Dia jalan lagi, dia masuk ke dalam satu kampung. Sebelum masuk ke satu kampung ni, dia terjumpa dengan seorang budak. Nabi Khidir tak cakap apa, dia keluarkan pisau, dia terus tusuk. Dia terus bunuh budak tu.
Lepas tu Nabi Musa cakap lagi, Khidir, kenapa buat macam ni? Itu kan budak tu tak bersalah. Kenapa engkau bunuh dia? Nabi Khidir cakap lagi sekali. Sekali lagi engkau tanya, jangan ikut aku. Keluar daripada perjalanan kita bersama ni. Tak payah ikut aku. Jadi Nabi Musa pun senyap je lah. Lepas tu Nabi Khidir bagi amaran siap-siap. Sekali lagi, kalau engkau tanya, tinggalkan aku, tak payah ikut. Kemudian Nabi Khidir pun berjalan ke satu kampung. Ingat tadi Nabi Musa tadi tak makan lagi, betul tak? Betul tak? Betul tak? Betul. Betul. Okay, alhamdulillah ada orang ingat kan cakap seorang-seorang. Nabi Musa tadi dia tak makan lagi. Sebab apa? Ikan yang dia bawa itu melompat daripada bekas. Kemudian dia pergi dekat satu tempat, dia rasa lapar. Dia nak berhenti makan. Tapi dia nak cakap dengan Nabi Khidir, dia takut. Sebab Nabi Khidir dah bagi amaran siap-siap. Jangan tanya, jangan cakap apa-apa pun. Dan kemudian dia jumpa ada satu dinding. Yelah dinding lah. Antara dinding tu ada rumah. Kemudian dinding tu hampir roboh. Dah hampir roboh dah. Tinggal sikit lagi sebelum dia roboh. Kemudian Nabi Khidir kata, wahai Musa, tolong aku bina semula dinding tu. Lepas tu Nabi Musa kata, aku dah lah lapar, lepas tu nak kena angkat pula dinding tu. Tapi dia cakap dalam hati, dia takut nak cakap. Dia tolong Nabi Khidir naikkan balik dinding tadi. Dah selesai kerja-kerja tu, dia berjalan lagi dengan Nabi Musa. Cerita ni ada dalam surah Al-Kahfi. Boleh tengok ayat 68 hingga ke 80 insya-Allah kalau betul lah. Nanti kau tengok. Tapi maknanya dalam surah Al-Kahfi. Bila dah perjalanan tu, bila dah berjalan tu, Nabi Musa tanya, wahai Khidir, boleh tak bagi alasan kenapa buat semua ni? Tujuan aku nak berjumpa dengan kau ni untuk menuntut ilmu, sebab Allah kata engkau yang paling berilmu. Kemudian Nabi Khidir kata, sebelum kau sampai sini aku dah tahu dah apa tujuan kau. Dan aku bawa semua ni untuk menguji saja. Bila kita nak mencari sesuatu dengan niat apa. Kemudian Nabi Khidir cerita. Ingat tak perahu tadi yang dipecahkan? Ingat? Nak seberang sungai, kena ada perahu. Perahu tu nak dipecahkan sebab apa? Sebab dekat seberang tu ada raja yang sangat zalim kepada orang miskin. Raja ni akan menggunakan perahu-perahu ni untuk mengaut keuntungan. Mana perahu orang-orang miskin yang cantik yang digunakan untuk mengangkut penumpang, dia akan rampas. Jadi bila sultan raja ni, bila dia tengok perahu yang dah rosak sikit, dia tak ambil sebab tak cantik pun. Jadi Nabi Khidir tanya Musa, yang aku buat tadi tu boleh betulkan ke tak? Nabi Musa kata, boleh betulkan. Dan boleh digunakan. Kalau tak betulkan pun masih boleh digunakan. Jadi tak adalah sampai dirampas sepenuhnya. Dia masih boleh mencari rezeki kan. Daripada dirampas dengan masih boleh digunakan untuk mencari rezeki, mana lebih baik? Boleh cari rezeki lagi. Boleh cari rezeki berbanding kena rampas. Boleh cari rezeki berbanding dirampas. Bila dirampas lagi banyak modal yang dia kena keluarkan. Yang kedua, bila jumpa seorang budak, kenapa Nabi Khidir pergi tikam? Sebab apa? Sebab tadi dah cakap dah, sebelum Nabi Musa sampai, aku dah tahu dah apa tujuan Nabi Musa nak jumpa. Bermaksud, Nabi Khidir ini ilmu mantik dia lebih tinggi. Betul tak? Jadi bila ilmu dia lebih tinggi, dia boleh tahulah. Budak ni sampai besar nanti, bila dia besar, dia akan menyusahkan orang tua dia. Dia akan buat orang tua dia menangis dan dia akan menyusahkan. Jadi aku terus bunuh sahaja supaya orang tuanya berbahagia. Yang ketiga, dia jumpa apa tadi? Dinding. Dinding, orang yang kat situ adalah orang miskin. Kampung tu kampung orang miskin. Mak dan ayah orang budak, ada dia dekat rumah tu ada seorang budak. Mak dengan ayah orang tu telah meninggal dunia.
Okay, jadi dia simpan harta di bawah dinding tu, di bawah pagar tu, dinding Dinding tu, bawah tanah, ada harta untuk menampung perbelanjaan bila budak ni besar nanti. Okay, jadi bila dinding tu roboh, orang akan nampak harta tu dan orang akan rampas harta tu daripada anak tu. Okay, sebab tu Nabi Khidir kata bantu aku untuk tegakkan semula dinding tu. Okay, supaya anak tu nanti akan membesar dengan baik. Itu antara pemilihan-pemilihan orang kata bila ilmu yang kita cari kerana Allah, okay, pastinya benda tu akan membantu kita satu masa nanti. Okay, Nabi Musa ni awal tegur. Okay, awal tegur sebab apa? Ada sekelumit sikit je dalam hati dia. Okay, nak orang sebut dia yang paling berilmu semua kan. Dan awal kata ada orang lagi yang lebih berilmu. Okay, dan awal nak ajar supaya bila kita berilmu, kita tak lupa pada orang lain. Okay, dan kita tak riak pada ilmu yang kita ada. Okay, sejauh mana pun kita belajar, kita masih berpijak pada bumi yang sama. Okay, sejauh mana pun kita terbang, kita masih menumpang pada langit yang sama. Okay, kita kongsi sama, semua sama. Okay, oksigen pun dulu masa COVID kena bayar. Sekarang awak bagi percuma balik. Okay, okay, nak teruskan balik ni perjalanan? Boleh? Nak teruskan balik ni? Boleh. Boleh. Okay. Sebelum kita pergi kat situ. Okay, selepas ni, nampak line tadi kan? Dah kantoi sikit kan? Dia nampak line tadi kan? Okay, Allah dah bagi kita nafas. Allah bagi kita ilmu. Semua habis belajar meeting yang sama. Ambil result SPM yang sama. Okay, dan sekarang adalah masa untuk antum berbakti. Okay, sekarang adalah masa untuk antum berbakti. Maknanya Ana masih belajar lagi, tak ada masalah. Tak apa ni, Ana tak ada masa lah nak menegakkan Islam, nak apa semua tak ada. Okay, no bila antum keluar daripada sekolah menengah, antum masuk ke alam remaja, okay, ke alam universiti, sekarang ini adalah masanya antum berbakti. Tak kira pada mak dan ayah, Allah, agama, diri sendiri. Okay, Mualimah mencari identiti diri sendiri pun selepas keluar daripada sekolah menengah. Okay, Mualimah pergi pada UTM Sarawak, okay, kemudian mencari diri sendiri. Okay, kalau kita tak cari diri kita, kita akan terikut-ikut dengan orang lain. Okay, kalau yang tengok, alah Mualimah pun buka TikTok. Okay, Mualimah pun tahu ada sesetengah orang tu berada di TikTok. Kadang-kadang lalu juga kan. Okay, satu hari tu Mualimah tengok, kita serius sangat ni. Ini yang tadi tu main-main sikit. Okay, ni serius. Dia buat konten. Hari ni sebenarnya aku tak solat. Dia buat konten. Aku tak solat pun. Lepas tu orang komen. Lepas tu dia buat konten satu lagi. Kenapa tak solat? Lepas tu kenapa tak solat? Okay, dia tak solat. Kemudian dia buat konten yang kedua. Kenapa aku tak berpuasa di bulan Ramadan? Dia tak solat tadi. Aku tak berpuasa di bulan Ramadan. Konten TikTok tau. Orang tanya kenapa tak berpuasa di bulan Ramadan? Okay, dia boleh jawab apa? Dah aku tak solat, kenapa aku nak puasa? Okay, dah confirm amalan tak terima. Okay, yang pertama, satu yang Mualimah nak cakap. Buat kat situ, buat kat TikTok tu, nak tunjuk kat siapa? Satu. Yang kedua, buat macam tu, nak cabar siapa? Mualimah pesan siap-siap Okay. Yang pertama, buat konten macam tu, Allah dah tutup kemas dah aib kita. Okay. Kalau ikutkan dosa kita yang dulu-dulu, Allah nak telanjangkan sekelip mata je. Okay. Ni tengok ni perjalanan kita tau. Daripada kita, ingat balik, daripada kita dilahirkan dalam perut, kita bersumpah dengan Allah, kan? Aku berjanji, okay, untuk menjadi Islam. Betul tak? Ketika umur 40 hari kita di dalam perut, ketika Allah meniupkan roh di dalam perut, kita berjanji dengan Allah. Tapi Mualimah, itu kan pilihan kita orang. Masya Allah. Come on. Roh orang nak masuk Islam, ni roh Islam ni, okay, berebut-rebut orang nak. Sebab tu bila mati, dia akan minta dekat Allah, wahai Allah, kembalikan aku semula ke dunia. Aku nak perbetulkan balik di dunia tu. Mana mungkin kita boleh cakap,
dalam perut, Maklimah bukan pilihan Ana, Maklimah nak berjanji atas pasport semua Islam. No. Sebab saat sakaratul maut, saat munkar nakir munkar nakir datang soal kita dekat kubur, kita minta tau. Kita minta nak balik kat dunia. Kita nak perbetulkan balik apa yang ada kat dunia. Okay? And kita buat konten seperti itu. Okay? Allah tutup kemas baik dah. Sebab tu kita nampak apa yang kita ada hari ni. Sebab tu kita rasa, oh aku Lutfi hari ni. Aku Lutfi yang keluar daripada semitin dengan satu nama yang cukup besar. Aku pergi luar negara dengan membawa satu orang kata keputusan yang cukup hebat. Tapi kita lupa Allah tutup segala-galanya. Dan Maklimah pesan satu, kalau awak nak telanjangkan sekelip mata je. Awak nak letak muka kita kat tanah tu sekejap je. Buat konten macam tu seolah-olah kita mencabar Allah. Tu mencabar. Dia jadi macam ni. Aku tak solat kau nak buat apa? Dah aku tak solat, aku nak puasa buat apa? Okay? Kita nak cabar siapa? Kita nak cabar Allah. Allah pencipta kot. Kita tengok kejadian kita daripada nutfah, okay, nutfah, air mani bercantum, okay, bercantum dengan telur wanita tu, telur perempuan tu, ovum, okay. Kemudian menjadi alaqah dalam Al-Quran disebut seperti macam pacat tau. Tergantung, bila penuh dengan darah, dia akan gemuk. Tu alaqah. Okay, lepas tu ada proses pembentukan otot-otot. Okay, lepas tu Allah tiupkan roh. Mana mungkin kita nak cabar Allah? Okay, sebab tu Maklimah bagi tajuk hari ni sebuah perjalanan. Apa yang lepas, benda tu dah lepas. Apa yang hari ni kita dah buat dah. Esok kita perbaiki dah balik. Okay, dan benda yang dah lepas, jangan buka. Jangan buka. Sikit pun jangan buka. Sebab Allah tutup. Allah dah tutup dah. Okay, bila Allah tutup, barulah boleh nampak, oh Zulkhairi yang hafal Quran tu. Oh Zulkhairi yang solat jadi imam selalu, sedap suara dia. Itu atas ihsan Allah tutup aib kita. Dah Allah tutup aib kita, kenapa nak buka lagi, kenapa nak cabar lagi? Betul? Nabi Musa yang boleh direct berinteraksi dengan Allah tau. Dan orang kata paling hebat lah. Betul tak? Paling hebat lah dia cakap dengan Allah. Kita dalam Quran je. Baca Quran itu pun tafsir dah baca. Lutfi tadi cerita pasal Nabi Musa tu surah apa? Itulah surah Al-Kahfi. Cuba baca sikit ayat dah. Sekejap. Awak baru buka. Tak apalah, cari dulu Okay. Ikuan hafal. Yelah tu. Sebut nama orang. Awak hafal tak? Nak baca daripada mana kisah baca terjemahan sahaja. Terjemahan. Okey. Oh, buka satu lagi Quran pula. Banyak Quran ni. Allah subhanallah. Hebat kan orang ni? Quran macam-macam versi. Okay. Itu antara apa yang kita kena tengok hari ni. Okay, Maklimah pun tak kata Maklimah baik. Maklimah pun jadi macam ni. Jadi Maklimah hari ni, jadi Maklimah Salwa. Okay, yang boleh bercakap depan antum, itu pun atas ihsan Allah je. Okay, kita masuk syurga sekalipun atas ihsan Allah juga. Bukan kerana amalan kita, tapi atas ihsan Allah. Kalau Allah belas kasihan pada kita, Allah akan masukkan. Okay, sebab tu Allah datangkan ujian. Okay, sebab tu Allah datangkan kita dengan pelbagai cerita-cerita yang ada di sekeliling kita. Okay, hari ini kita rasa, best lah duduk dalam keluarga yang ada duit. Okay, keluarga yang ada rumah selesa, tapi tak bahagia. Okay, tapi ada orang rumah dia biasa je. Kereta dia tak usah besar mana. Tak ada driver pun. Tapi dia cukup bahagia. Okay.
Kalaupun dia tak ada mak dengan ayah, tapi hidup dia tenang. Sebab apa? Sebab apa yang dia nak cari. Okay, dan dia cari tu, dia dapat. Faham tak? Okay, Mak Limah duduk dekat Sarawak dulu. Macam orang kata, pergi pun tak berantah. Okay, pergi pun tak berantah. Maksudnya Mak Limah pergi seorang-seorang. Okay, sebab apa? Ketidakmampuan mak dengan ayah. Okay, bawa beg, tempat baru, Sarawak kot. Okay, walaupun bukan Jordan ke Mesir ke Korea ke, tak. Okay, tapi bagi Mak Limah itu dah cukup jauh dah. Jauh daripada mak dengan ayah. Okay, hidup sendiri, cari diri sendiri. Okay, kalau nak anyuk lah. Sarawak kan? Mak Limah cerita hari pertama pendaftaran sehingga hari Jumaat, okay, kita ada program. Okay, program induksi. Betul tak Luffy? Masuk mana-mana universiti pun, kita ada induksi. Betul. Betul. Okay. Ada ni, cerita Isnin sampai Jumaat. Siang tu induksi. Okay. Lepas tu ada, biasalah pergi tempat orang. Okay, mesti ada badan-badan surau. Okay, kita mesti ada badan-badan masjid. Okay, kita ada khusus kefahaman Islam. Okay. Bayangkan, habis khusus kefahaman Islam, kita boleh berjalan keluar daripada universiti, pergi clubbing. Baru habis ni khusus kefahaman Islam, keluar, berjalan, keluar universiti, okay, dengan alasan nak pergi tidur rumah kawan, okay, tapi pergi clubbing. Dia balik pukul 4 pagi, okay, 4 pagi tau. Khusus kefahaman Islam, 4 pagi dah kena bangun. Sebab apa? Ada solat sunat tahajud. Ada apa? Solat sunat tahajud. Dia masuk solat sunat tahajud dalam keadaan dia baru balik dari clubbing. Nak tahu apa jadi kat dia? Tak. Nah, okey, bagus. Dia ambil wuduk, yeah. Dia pakai telekong, dia pengsan. Dia ambil wuduk, dia pakai telekong, dia pengsan. Tanyalah kenapa? Kenapa Mak Limah? Kenapa Asyik Zul je yang tanya, tak ada orang lain yang nak tanya. Kenapa Mak Limah? Kenapa Mak Limah? Kenapa? Sebab apa? Ni. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Yang mana yang hak itu akan ditegakkan sebagai hak, yang batil itu akan dia akan menjadi yang batil, dia tak akan jadi yang hak. Dan hak dan batil itu tidak bercampur sekalipun. Takkan. Mak Limah anak hafal Quran, Mak Limah, tapi okey je anak buat benda-benda tak elok. Macam mana? Mak Limah, anak belajar dekat Mesir. Tapi malam-malam anak ada je keluar, pergi duduk rumah kawan perempuan. Tapi anak okey je. Belum sampai saat Allah menurunkan apa yang sepatutnya diturunkan. Itulah Muhammad kata, Allah masih menutup apa yang perlu kita tutup. Jangan buka. Okay, Muhammad nak cerita satu cerita. Nikmah ni siapa Kenapa Ada soalan ke? Sudah. Nikmah. Okay. Itu dia buat salah. Okay. Mak Limah, kita tak boleh hukum orang yang buat salah, betul. Kita tak boleh hukum orang yang buat salah. Mak Limah nak kongsi cerita. Zaman Nabi Muhammad SAW, okay, zaman Nabi, ingat cerita Mak Limah baik-baik tau. Okay, mana-mana pun yang tu pergi, itu ingat cerita ni. Okay, ada seorang sahabat Nabi ni, nama dia Nuaiman. Okay, nama dia Nuaiman. Okay, nama sahabat Nabi ni, nakal tau, nakal. Tahu nakal? Mak Limah Maran dah dengar cerita ni, Julia dah dengar dah. Jadi dengar je lah. Okay, Mak Limah suka bercerita. Dengar je. Okay. Nuaiman ni boleh dikategorikan sebagai sahabat yang nakal. Okay. Tapi disayangi Allah dan Rasul. Mak Limah apa tu nakal? Macam ni. Nuaiman ni sahabat Nabi. Sahabat tau Mak Limah sebut lagi sekali. Mak Limah tekankan sahabat Nabi. Okay. Ada malam-malam, okay, dia akan minum arak. Mak Limah ulang lah Ada malam-malam dia akan minum arak. Selepas minum arak, dia akan jumpa Nabi Muhammad SAW. Apa Nabi buat? Nabi akan rotan dia. Okay? Nabi akan rotan dia.
Okey, selang-selang beberapa hari, dia minum lagi. Okay, dia jumpa lagi dengan Nabi. Nabi, Muhammad, ya Muhammad, aku minum lagi malam tadi. Okay, Nabi Muhammad ambil rotan, Nabi Muhammad rotan lagi. Okay, ada masa yang Nabi Muhammad terpaksa keluar. Okay, Nabi Muhammad pemimpin kan. Okay, dia terpaksa pergi ke negara lain. Okay, ataupun dia kena pergi berdakwah. Tinggal Nuaiman ni. Nuaiman ni minum arak malam, siang Nabi tak ada. Dia akan jumpa sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi akan ganti Nabi Muhammad rotan dia. Okay, sampai bila Maklimah? Nabi Muhammad pesan, okay, jangan jemu. Okay, sahabat dia kata penat dah ni nak rotan. Asyik nak rotan dia je. Okay, jangan jemu sebab dia dikasihi Allah dan Rasul. Sebab apa? Sebab bila dia buat salah, dia berani mengaku dengan Rasulullah. Okay, ya Rasulullah aku buat ni. Okay, ambil tindakan rotan. Okay, bukan di khalayak ramai. Dia tak perlu cakap pun dengan di khalayak ramai. Dia cakap pada orang yang ahli. Okay, dia tak perlu nak tunjuk pun. Tak ada ke tak sahabat Nabi dia pergi dekat kota Mekah, dekat kota-kota Mekah, ambil mic, dia cakap, weh aku minum arak hari ni. Tak ada. Dia hanya conference, dia hanya buat pengakuan pada Nabi Muhammad saja dengan sahabat-sahabat. Okay. Sebab apa dia di kalangan sahabat-sahabat Nabi yang hebat? Sebab apa? Sebab dia sentiasa bertaubat, sentiasa nak mencari Islam. Okay, walaupun dia buat salah. Nabi Muhammad kata, tak apalah, sebab apa? Sebab kaum Quraisy ini adalah kaum yang sukar untuk dibentuk. Okay, sebab tu Nabi diutuskan di kalangan orang Arab. Sebab orang Arab ni antara yang sukar untuk dibentuk. Okay, sebab apa? Kasar. Okay, keras. Okay, itu antara sifat-sifat yang susah untuk berubah. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Okay. Okay, selesai kat sini. Kita dah kutip ilmu, kita simpan kita punya aib, kita tak canang pada orang dan yang paling penting kita tak cabar pun Allah. Jangan cabar Allah. Sebab ni nanti. Sampai masa ni nanti, masa ni kita nak buat apa? Boleh buat apa? Boleh buat apa Syuaib? Nak jumpa siapa? Tak boleh buat apa-apa. Ha? Tak boleh buat apa-apa dah time tu. Ya, tak boleh buat apa dah. Okay, perjalanan kita terhenti dah kat sini. Sekarang ni Allah bagi masa, carilah diri sendiri, carilah apa yang kita nak bawa kat sana nanti. Okay, kalau kita tengok COVID kan, macam mana Allah tarik nyawa sekelip mata. Hari ni, pagi tadi dia buat konten TikTok, petang dia meninggal. Dia nak buat apa? Tak boleh buat apa. Macam mana nak delete? Tak boleh nak delete. Siapa tahu nombor akaun? Tak siapa tahu. Selagi mana dia berjalan dekat TikTok tu, selagi itulah orang kata, oh dia ni cabar Allah, dia ni cabar Allah. Okay, mulai saat hari ini. Okay, perjalanan kan. Kita nak perjalanan kita ke arah yang lebih baik. Okay. Cari sesuatu yang boleh perbaiki diri kita. Okay. Dan boleh manfaatkan kepada orang lain. Okay, Maklimah sangat-sangat terkesan dengan pemergian anak murid Maklimah yang bernama Amal. Okay, murid tahun 6. Ingat tak? Dia meninggal time COVID juga macam ni tahun lepas. Okay, tapi disebabkan pecah pembuluh darah. Okay. Bayangkan, pagi tu dia sempat masuk kelas hafazan. Habis kelas hafazan, tutup handphone, pingsan. Okay, dia sempat muntah sekejap, dia pingsan. Kemudian dia terus koma. Bayangkan pengakhiran dia. Dia tak buat apa, dia masuk kelas hafazan, dia hafal ayat Allah. Itu Amal. Amal ni orang kata tahun 6, umur 12 tahun. Apalah sangat yang dia buat, betul tak? Bayangkan kita yang dah umur 20 tahun, Maklimah 32 tahun. Okay, apa sumbangan Maklimah pada agama? Apa sumbangan Maklimah pada orang lain? Okay, sekurang-kurangnya Amal tu meninggal, dia pergi dalam keadaan yang mengagumkan semua orang. Okay, orang berkongsi cerita dia, bayangkan cerita dia tu piu-piu kongsi.
pencetus Umar kan? Pencetus Umar pun kongsi. Okay, orang yang sangat rajin pergi masjid. Kita pun tak tahu selama ni dia pergi masjid. Okay, kami guru-guru pun tak tahu apa aktiviti. Sebenarnya dia selalu bertadarus dekat surau. Okay, dan ayah dia bersama Mualimah pun, masa Mualimah mengajar pun, sangat menenangkan jiwa. Itu murid tahun 6. Itu pun ada depan kita. Okay, bayangkan hari itulah Mualimah cakap tadi. Pagi kita buat konten, petang kita meninggal. Asa-asa kita nak buat apa? Okay, Mualimah cerita lah. Walaupun itu dah selalu dengar kan. Okay, ketika Nabi Muhammad wafat. Okay, saat-saat Nabi Muhammad sakaratul maut. Okay, itu lagi mahir daripada Mualimah. Okay, sentiasa Mualimah Smithin bercerita kan tentang kisah Nabi Muhammad. Lain tu kecil-kecil pun selalu mak ayah cerita pasal Nabi Muhammad. Okay, ada juga lagu-lagu, tak tahu lain tu dengar ke tak, walaupun dengar Korea, at least dengarlah sikit kan. Okay, BTS ke apa ke, ARMY ke tak ARMY ke, dengarlah juga lagu-lagu nasyid tu kan yang membawa kesedaran sikit. Kan macam Syuaib dia selalu masuk nasyid kat Smithin dulu. Okay, kita tengok pada cerita Nabi Muhammad. Okay, saat ni, saat sakaratul maut. Okay, Nabi Muhammad duduk dekat rumah bersama dengan Aisyah, ada sekali dengan Fatimah. Okay, Nabi Muhammad pesan pada Aisyah, ya Aisyah, okay, jangan benarkan siapa-siapa pun masuk rumah. Tak payah datang, tak payah ziarah, tak payah apa sebab aku sakit, dalam keadaan yang sakit. Okay, kemudian Nabi Muhammad baring. Okay, tak lama lepas tu pintu diketuk. Okay, pintu diketuk, Aisyah buka. Okay, seorang lelaki yang elok mukanya, berjubah putih. Okay, sebenarnya itu adalah malaikat. Unmute. Malaikat. Masya Allah. Bila Israel. Apa Zik? Malaikat Israel. Malaikat maut. Malaikat maut. Malaikat maut. Okay, malaikat di Israel. Dia datang dalam menyerupai manusia. Dia datang, Aisyah bagi tahu Muhammad. Okay, bagi tahu ada orang datang ni. Okay, Nabi Muhammad kata masuklah, suruh dia masuk. So, Nabi Muhammad dah tahu dah siapa yang datang. Okay, dalam keadaan baring, Israel datang duduk di sebelah Nabi Muhammad. Okay, Israel cakap dah sampai masanya. Okay, dah sampai masanya untuk aku mencabut nyawa kekasih Allah ni. Okay, Nabi Muhammad kata, okay, dia dah kata redha lah. Okay, tapi dia tanya, mana malaikat Jibril? Kan Jibril kan selalu teman Muhammad dari saat Muhammad kecil. Okay, terima wahyu. Okay, kiranya di saat susah senang Jibril sentiasa bersama, betul tak? Okay, kemudian malaikat Israel pun panggil malaikat Jibril. Okay, dalam keadaan yang orang kata sesak dada lah, orang kata sebab lah, sebab boleh dikira macam kaum baik lah kan. Okay, Jibril pun datang. Okay, Jibril bagi tahu aku tak sanggup nak tengok. Okay, saat sakaratul maut kekasih Allah. Okay, sedangkan saat sakaratul maut kekasih Allah ni sangat ringan, paling ringan. Okay, kalau nak dibandingkan kita ni siapa lah kan. Nak baca Quran setiap hari pun boleh tentu. Itu pun ikut mood lah. Agak-agak hari ni insaf sikit bolehlah buka. Sebab apa? Sebab susah siang tadi. Mana tahu tergolek ke, terlanggar ke, buka Quran takut-takut kejap lagi mati ke kan. Accident motor, luka kat kaki, lepas tu terinsaf sekejap, baru nak buka Quran. Itu bezanya kita dengan kekasih Allah. Okay, tapi kita ambil lagi tiba, kita buat sehabis yang baik. Memanglah kita dengan Nabi Muhammad tu tak setara. Okay, tapi kita cuba yang lebih baik. Okay, balik pada cerita Nabi Muhammad. Okay, ketika Israel nak tarik roh Muhammad ni daripada kaki, betul? Daripada kaki. Terak daripada kaki. Kepada telinga. Betul kaki. Betul kaki. Okay, betul Syuaib. Roger. Okay, daripada kaki, okay, roh ditarik. Okay, dalam keadaan roh ditarik tu, Nabi Muhammad tarik nafas. Okay, kemudian Allah. Okay, saat ni berderai mata Jibril.
Okay, kemudian Nabi Muhammad tanya pada Israel, ini ke yang paling ringan? Okay, kenapa sakit sangat? Okay, Israel pun cakap, ini dah paling ringan dah ni. Okay, mana mungkin kekasih Allah nak direntap sekuat hati? Tak mungkin. Melainkan kita kekasih Haziq. Kalau kekasih Haziq ke kekasih Su'aib tu lain lah. Okay, jadi Israel pun tarik sampai dekat perut. Okay, sekali lagi Nabi Muhammad tarik nafas. Okay, kemudian sebut Allah. Okay, sakitnya ya Allah. Okay, kemudian Nabi Muhammad ambil ni tangan, masukkan dalam bejana air. Okay, kemudian sapu. Okay, nak hilangkan sakitnya. Okay, Nabi Muhammad tanya, kalau aku dah sesakit ini, umatku macam mana? Okay, apa yang aku akan dapat? Okay, setelah apa yang aku lalui, apa yang aku dapat? Okay, malaikat Israel cakap apa? Engkau ini, okay, malaikat Jibril pun cakap, roh engkau ni tak akan dihisap, terus akan naik ke langit. Okay, kemudian Nabi Muhammad tanya, lagi? Apa lagi? Okay, kemudian Jibril cakap, umat engkau yang pertama akan masuk syurga. Sebab apa? Adanya syafaat Nabi tu. Okay, kemudian baru Nabi Muhammad rasa lega, terus tarik. Okay, malaikat Israel terus tarik. Nak bagi tahu kat sini, sakitnya sakaratul maut, Nabi Muhammad masih ingatkan kita walaupun tak pernah berjumpa. Okay, tapi kita tak pernah pun ingat dia, tak pernah pun buat. Okay, kita tengok sekarang, Mak Limah tengok ni, selalu je Mak Limah dengar kan dekat tengok dekat Facebook ke apa ke, orang cakap agenda Freemason ke? Ya, ataupun Mak Limah sekarang ni macam-macam tanda-tanda akhir zaman, Mak Limah fitnah Dajjal, Mak Limah Dajjal ni nak keluar, Mak Limah Imam Mahdi dah bersedia, Mak Limah diorang nak bai'ah dah, Mak Limah takutnya, Mak Limah bencana alam ni, Mak Limah dengar lagi, Afghanistan dah jatuh pada Taliban, Mak Limah, dia semua agenda Yahudi ni, Mak Limah, Freemason ni, Mak Limah. Dah tu, kita buat apa? Dah memang Allah cakap kan dalam Al-Quran kan, sampai akhir zaman nanti fitnah ini akan keluar. Fitnah Dajjal ini akan keluar. Belum Dajjal keluar, kita dah fitnah dia dulu. Dah kita persediaan kita macam mana? Kenapa kita nak disebut, dimomok-momokkan dengan ni semua agenda Freemason. Itulah orang yang telah mengawal satu dunia. Menakutkan, Mak Limah. Dah persediaan kita macam mana? Bersediakah kita? Kan mana mungkin Al-Quran tu salah. Betul tak? Takkanlah awak kata ada janji-janji awak kan. Sebab tu ada surah Al-Kahfi, baca surah Al-Kahfi 1 hingga 10 hari Jumaat. Betul? Okay, untuk mengelak fitnah Dajjal. Okay, sebab tu Rasulullah kata, sampai satu masa di akhir zaman nanti, bila fitnah itu keluar, gigitlah. Apa dia? Sunnahku. Dengan gigi geraham. Kenapa guna gigi geraham? Apa guna kacip ke? Sebab kuat. Ya, sebab kuat. Gigitlah sunnahku dengan gigi geraham. Sedap dia makan. Gigit dengan gigi geraham. Okay. Sunnah tu gigit dengan gigi geraham. Jangan lepaskan. Okay. Walaupun orang kata ni sibuk dengan Wahabi lah apalah kan. Yang penting gigitlah sunnah Nabi tu dengan gigi geraham. Okay. Bersedia dengan apa yang nak datang. Mati sekarang, esok, lusa, hujung dunia 2021, 2025 itu janji Allah. Syarat untuk ke sana, ke syurga tu adalah kematian. Tak mati, tak masuk sana. Okay, apa yang kita nak bawa itu yang kita bekalkan. Boleh? Boleh? Boleh. Moga kita semua bertemu di syurga nanti. InsyaAllah. Kan crush semua kan. Okay, jom kita ayati sekejap. Ilas
ولا أقوى على نار الجحيم فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب العظيم ذنوبي مثل أداة الرمال Masih ya dosa kita. فهب لي توبة يا ذا الجلال Okay. Selesai. Habis perjalanan kita hari ini. Okay. Maklumat perjalanan ini kalaulah garis lurus sudah sampai, itu penghujung. Sekarang masih orang kata macam kalau matematik maknanya Mariam tu ajar apa benda sin cos theta apa entah. Okay. Dia masih ada gelombang. Okay. Bila masih ada gelombang, carilah sesuatu. Mak Iman tak tahu nak buat apa. Tak tahu nak buat apa. Okay. Awak kata terputusnya amalan anak Adam ni ada 3. Yang pertama unmute lah nak cakap. Pertama, sedekah jariah. Lagi? Doa anak yang soleh. Lagi? Harta harta yang kekal. Allahumma. Allahu Akbar, subhanallah. Jatuh ke tu? Iman berterabur kan nak kutip balik? Tak. Apa dia? Sedekah jariah. Sedekah. Lagi? Sedekah jariah. Doa Lagi? anak yang soleh. Doa anak soleh. Lagi? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Okey. Dah ada anak dah? Belum. Tolak 1. Dah ada harta dah? Belum. Duit pun pinjam mak lagi kan? Betul. Belajar pun masih mengharapkan beasiswa, PTN kan? Betul. Okey. Yang tinggal apa? Ilmu yang bermanfaat. Ada? Allahuakbar. Ada tak? Maklumat tanya ni. Anim? Ada tak? Come on, 11A takkan tak ada. Anim jawab lah. Maklumat dengan suara. Ada. Ada? Nisa ada? Dia korang hidung ke? Nisa ada? Ada. Ada apa? Ni ilmu tadi manfaat. Oh, ilmu Mak. Itu ilmu Mak Limah. Mana boleh ambil orang punya? Nampak? Ilmu boleh dapat dia mana je. Alhamdulillah, subhanallah. TikTok orang boleh kan? Boleh. Syifa? Nama tak dengan suara Syifa? Ada. Ada apa? Harta? Tak ada. Tak ada. Apa ada? Ada ilmu. Ada iman? Ilmu. Okey. Itu je lah yang ada kan? Betul? Betul tak Farhan? Walaupun makan tadi, itu pun makan tadi pinjam duit mak Bukan ni, cousin bagi. Cousin bagi, alhamdulillah. Cousin nak bagi sedekah dia kan? Nak sedekah dia, alhamdulillah. Okay? Dah, tak ada. Terputusnya amalan Nabi Adam. Okay? Tinggal 3, 2 dah tak ada, tinggal 1, ilmu.
Okay, janganlah mengharapkan guru-guru yang akan bagi ilmu setiap masa. Antum ada medium yang cukup hebat mengumpulkan semua alumni walaupun pada dasarnya, maklumat tahu ya, walaupun pada dasarnya, nak tengok dia, sekejap je nak tengok dia. Tak apalah dia tak on pun, janji nama dia boleh tengok, tak ada boleh tidur malam dah. Betul tak? Dia sebut nama Syuib. Syuib ke buat je tu? Masya Allah. Bertaubatlah. Tak ada, tipu tu. Okay. Inilah medium dia. Okay. Entum nak mengharap apa? Muallim Fahmi sentiasa. Okay, nak orang kata menghidupkan usrah ni. Nama usrah dah. Bagus dah usrah. Okay. Semua orang-orang yang hebat datang daripada pelusuk negara. Datang daripada hampir, orang kata ada 3-4 buah negara luar yang boleh dikongsi macam-macam. Nabi pun pesan kan, sampaikan dariku walaupun sepotong. Sepotong? Okay. Ayat. Sepotong ayat. Ya, nak tunggu respon. Maklimah punya internet ke yang delay? Bukan medium dia. Bukan internet maklimah apa kan? Tak payah, jangan kata maklimah Ana tak cukup ilmu lagi. Maklimah Ana pun tak tahu ni ke laut dan ni maklimah kan. Memang kan? Maklimah tak tahu ni jaran lurus ke, bengkok ke, apa ke. Mana pun tak tahu nak jadi apa dah ni. Tak payah. Bila kita berkata, kita menuturkan sesuatu, kita akan rasa, aku cakap macam ni, takkan aku nak buat. Aku cakap hari ni pasal tak boleh share konten-konten kat TikTok tu, benda-benda yang boleh mencabar Allah. Takkan sekejap lagi maklimah nak pergi share pula. Kan tiba-tiba maklimah free hair pula kat TikTok tu. Okay, benda tu yang akan jadi kita punya, orang kata, macam mana nak kata? Kawalan. Okay, jadi something yang menjadi guide kat kita supaya kita tak buat. Sebab apa? Sebab kita yang sampaikan. Okay, jangan sesekali menjadi penunggang agama. Maklimah ulang lagi sekali. Jangan sesekali menjadi penunggang agama. Maklimah macam mana nak tahu dia penunggang ke tak penunggang? Bila mana dia sebarkan Islam, bila mana dia angkat kalimah la ilaha illallah, bila mana hari ni dia berdakwah, dia ada kepentingan dia sendiri. Bukan sepenuhnya kerana Allah. Maklimah Salwa ni bercakap sebab nak famous je. Itu penunggang. Maklimah Salwa menunggang dah ini. Okay, bila mana kita sampaikan sesuatu tapi untuk orang tengok kita, itu penunggang. Kita duk label-label orang penunggang agama kan? Tak baik. Jangan sekali label orang. Okay, kita tak tahu kita ni kat mana. Kalau kita berani cakap kat orang, okay, kita pun jangan koyak orang cakap kat kita. Ini kita pompang-pompang cerita pasal orang, bila orang cerita pasal kita, nangis tepi bucu katil. Kan sebab apa? Tak boleh orang sentuh hal peribadi dia. Tapi dia punya korek hal peribadi orang, Masya Allah. Dia faham Okay. Lagi. Okay, yang pertama tadi. Apa dia? Maklimah bercampur dah. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Mana satu dah. Maklimah cakap siapa tadi? Sarah Yasmin. Sarah. Tidur dah. Ada. Ya, Maklimah. Ya. Maklimah cerita pasal apa tadi? Munafik. Sarah. Saya pergi left lah. Jangan jadi penunggang agama. Jangan jadi penunggang. Allah. Ada apa-apa kah? Tak ada. Saja nak tolong. Okay, tak apa. It's okay. Bantu-bantu amalan mulia. Okay, jangan jadi penunggang agama. Bukanlah, yang pertama tadi kita nak sampaikan ilmu walaupun satu ayat. Okay, hidupkan usrah ni. Guru-guru nak usrah sebulan sekali. Guru Seritin nak Seritin hebat seminggu sekali. Okay, guru-guru nak usrah, nak duduk dalam majlis ilmu. Okay, nak kumpulkan semua macam ni. Masya Allah, payahnya. Sebab apa? Hari Sabtu malam, tak boleh anak lah. Tak boleh suami lah. Tak boleh penthouse. Benda. Okay. Sebab apa? Allah sibukkan kita tu. Sebab apa? Niat tu bukan untuk mencari ilmu. Okay. Pertama ilmu, sampaikan dariku walaupun satu ayat.
Siapa pun kita pegang title apa sekalipun, kita wajib nak sampaikan. Okay, ketika mana zaman Nabi Muhammad, zaman Rasulullah, Rasulullah dia minta dekat Allah tau, doa dekat Allah, ya Allah, tariklah, okay, Nabi Muhammad bagi pilihan sama ada Umar dengan Abu Lahab, okay, untuk terima hidayah. Okay, untuk terima hidayah untuk memenangkan Islam. Okay, siapa awak pilih? Siapa awak campakkan hidayah ke dalam hati dia? Awak pilih siapa? Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab. Sebab apa? Sebab masa tu dia lah paling muda, dia muda ketika itu dan ketika itu dia lah orang kata yang tengah membara semangat dia. Kenapa Maklimah cakap macam tu kat Antum? Sebab Antum sedang muda sekarang. Semangat untuk membawa Islam tu sepatutnya lebih tinggi. Okay, semangat tau nak bawa Islam tu lebih tinggi. Berbanding dengan maklimah-maklimah, berbanding dengan guru-guru yang dah berumur, okay, semangat dia lebih kepada nak melahirkan generasi-generasi yang baru. Nak menghidupkan benih-benih yang baru. Bukan pada grooming yang ada sekarang. Yang ada sekarang ni, Antum kena cari diri sendiri. Okay, cari guru yang bagus, yang baik, yang memang apa ni orang kata sunnah wal jamaah. Jangan cari pada benda-benda yang tak sepatutnya. Okay, konon-konon nak lebih berilmu pada orang lain, pergi cari merata-rata, bukan saluran yang betul. Okay, memang semangat tu ada, tapi perjuangan tu tak ada lah, bukan pada landasan yang betul. Okay, faham dengan semangat dua perkara yang berbeza. Faham dan semangat dua perkara yang berbeza ya Aiman. Okay, kalau kita semangat tapi kita tak faham apa yang kita buat, takkan ke mana. Hilang semangat tu, hilanglah Islam. Kalau kita faham, semangat tu kadang-kadang dia jatuh. Tapi bila dia berada dalam usrah macam ni, dia akan naik semula. Sebab tu, Muallim Fahmi dia buat sebulan sekali. Sebab tak nak lemaunya murid-murid Smitin. Smitin ni, lahirnya Smitin sepatutnya di antara orang yang hebat lah. Kan? Macam mana Antum dibentuk daripada Smitin, okay, kemudian keluar, merata-rata yang tu pergi dalam acuan yang berbeza masa di Smitin, adanya Aiman, adanya Syuib, adanya Akil, okay, adanya Noh, ada Noh. Noh ada Noh? Noh? Oh ada Noh. Ada. Adanya Noh. Okay, benda yang orang kata satu rahmat dan kasih sayang Allah lah kita berada bersama-sama daripada generasi yang pertama Smitin sehinggalah generasi tahun lepas. Okay, daripada crush kepada sekarang mungkin dah bertunang, dah tak lama lagi nak naik ke jenjang pelamin. Betul tak? Betul ke Aziz? Macam dengar-dengar lah Aziz. Ada ke Aziz? Syuib Maklimah. Syuib. Aziz? Syuib nak tunang. Betul. Betul? Oh, Alhamdulillah. Tahniah. Aziz clearkan balik. Amyut. Nak ajar ke Amyut? Jauh ni. Amyut tahu Amyut? Betul ke? Tak ada? Oh, tipu lah Maklimah Mariam ni. Tak adalah, gurau je. Okay, tak nak lah serius sangat. Kita dah pergi perjalanan, kita dah hidup, lepas tu dah berjalan, lepas tu mati pula. Okay, tak payah ambil serius. Cumanya dalam hati hari ni, kalau lah keluar pada usrah ni, sihat tubuh badan, tak lumpuh, tak apa. Kan, tiba-tiba tak boleh berjalan pula lepas ni, dengar usrah maklimah tak boleh berjalan pula. Okay, perbetulkan diri sendiri, okay, termasuk maklimah, kita perbetulkan sama-sama, kita bangunkan Islam. Okay, sebab sekarang adalah orang kata zaman-zaman kritikal. Okay, mana Islam itu dipijak-pijak. Okay, orang Islam tu lagilah takut kena pijak, berpura-pura tidak Islam. Sebab apa takut kena pijak? Takut tak up to date. Apa main TikTok? Apa ni macam ni? Oh, orang tengok Korea lah sekarang. Okay, bangunkan Islam, tegakkan kalimah la ilaha illallah. Apa latar belakang kita sekalipun. Okay, kisah-kisah keluarga, kisah-kisah orang kata, macam mana nak kata? Yalah, kita datang daripada keluarga yang berbeza, background yang berbeza. Okay, bukan makna maksud tinggalkan. Kita rehatkan sekejap kisah tu, sekarang kisah kita. Kita nak bangunkan kisah kita. Okay,
kita nak cerita lepas ni, okay, sampai satu masa kita nak cerita siapa Aiman nanti. Sampai satu masa kita nak cerita siapa Noh nanti. Okay, kita nak tengok Sharifah Amani dulu ni macam mana, sekarang macam mana. Faham? Okay, sama-sama lah, kita sama. Yang tu pegang tangan kawan-kawan tu, lelaki tak payahlah. Okay. Buat cepat kat kamera, cepat kat kamera. Kamera. Cepat. Kita nak pegang tangan kawan-kawan kita. Cepatlah. Tu ada Daris. Okay, Mak Fahmi cepatlah. Okay, kita nak pegang tangan kawan-kawan kita sebab apa? Sebab dalam satu hadis ada cerita. Saat mana seorang sahabat itu masuk ke dalam syurga, Akil, mana hands up? Ada. Ada. Okay, saat mana sahabat itu masuk ke syurga, Allah akan tanya, masuklah. Okay, masuk je ke syurga. Okay, sebab apa? Timbangan dia lebih berat kepada kebaikan. Lepas tu dia berhenti di muka pintu. Pintu syurga tu dia berhenti. Allah tanya, kenapa berhenti? Ya Rasulullah. Ya Allah. Wahai Allah. Aku tak nampak kawan-kawan aku yang dulunya di dunia, dia solat sama-sama, dia berpuasa sama-sama dengan aku. Kenapa aku seorang je yang masuk? Tahu Allah cakap apa? Okay, wahai si Polan, keluarlah dari syurga ni, kemudian pergi ke neraka, carilah kawan tu. Tarik dia masuk ke syurga. Hebat tak? Yang sama-sama kita solat, itu kan solat jemaah dekat dewan, betul? Kita sama-sama puasa bulan Ramadan, ada tadarus. Mana tahu antara semua ni, kan, Akil, dia masuk ke syurga. Kemudian dia tengok tak ada kawan-kawan dia. Tak ada Zul, tak ada Farhan, sedangkan kita sama-sama usrah malam ni. Kita buka majlis, terus ni dipayungi oleh malaikat-malaikat. Rahmatnya majlis ilmu. Buka je majlis tu, Al-Fatihah tu. Okay, Akil tanya tu. Wahai Allah, mana kawan-kawan aku? Yang sama-sama masa aku jatuh, diorang pegang bahu aku. Yang sama-sama aku tersasar dari jalan yang sepatutnya, diorang paut tangan, tarik aku kembali. Kenapa tak ada? Allah suruhlah keluar. Pergi cari. Tarik masuk. Nak tak jadi macam tu? Nak tak? Nak ke tak? Korang kenapa? Terkedua? Nah. Nak. Kan Syuaib kan? Masa bola kena mata, air mata, si ada darah lagi kat mata tu kan Syuaib kan? Siapa yang tolong sapukan kain, sapukan air, mata bengkak tak nampak, dia pautkan tangan. Masya Allah. Kan, moga Syuaib bantulah kawan-kawan yang ada. Siapa yang tak ada dekat sini, mintalah dia masuk pula bulan depan, sebulan sekali kan. Lepas ni, tak perlu guru-guru yang buat. Yang tu yang buat. Okay? Guru-guru hanya sebagai rujukan saja. Kan, sebab sekarang itu nak cari diri sendiri. Tak perlu berpaut pada orang lain. Jangan orang kata terlalu mengharapkan orang yang anjur, kita masuk. Dengan senang lenangnya. Okay, mana usahanya? Boleh? Kesian Mak Alif Fahmi. Mak Alif Fahmi pun ada baby nak mandikan. Comel Mak Alif Fahmi mandikan. Okay. Okay, semoga apa yang Mak kongsi hari ini menjadi satu saham untuk Mak Limah juga. Okay, banyaknya dosa tak terkira, Masya Allah. Kalaulah ada antara ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada Mak Limah hari ini, yang tu amalkan sehingga yang tu mati. Ya Allah, banyaknya pahala. Terima kasih Mak Limah ucapkan. Okay, awal-awal Mak Limah cakap terima kasih. Okay, sebab tak tahu. Okay, antara banyak-banyak ni mana yang akan bantu Mak Limah. Okay, sama juga Mak Limah Mariam. Okay, kita ada Sharifah, Amani, okay, Akil, sama-sama Akil. Okay, semua ni antara Allah pilih lah. Okay, yang Allah nak jentik hati dia.
Okay, yang awak nak jentik ni, awak jentik hati dia. Mestilah hati yang Mak Limah bila nak habis ni 10.40 dah Mak Limah. Aduh, tadi dah jentik ni, ilmu manfaat jentik lagi. Bila nak jentik, bila nak habis dah tahu. Okay, yang pentingnya Mak Limah doakan, okay, ada sikit lah. Kalau tak banyak pun sikit. Okay, orang kata kesedaran dalam diri. Okay, dah masuk usrah ni, awak dah bagi dah. Okay, tinggal polish je. Awak bagi dah. Okay, awak dah masukkan kita dalam usrah. Awak dah selitkan sikit dah hidayah untuk kita. Sekarang tinggal kita pula. Okay. Buruknya kita di pertengahan proses kita mencari arah kebaikan ni. Buruknya kita di tengah-tengah ini. Okay. InsyaAllah awak kira sebagai satu penghijrahan. Okay. Awak akan kira sebagai satu penghijrahan. Dan yang terakhir adalah pengakhiran kita nanti. Okay. Mak Limah ambil contoh. Mesti ramai orang kan kenal Siti Sarah, terkesan dengan Siti Sarah, betul tak? Oh, tiba-tiba Syuk yang cakap Sarah siapa Mak Limah? Sarah Yasmin kenal lah. Kenal semua kenal? Okay, siap orang pesan lagi. Mak Limah apa ni? Tak payah lebih-lebih kepada kematian Siti Sarah. Okay, tak perlu digembar-gemburkan. Bagi Mak Limah satu je. Benda yang baik kalau kita kongsi bermanfaat pada orang lain, dia akan menjadi satu kebaikan juga pada tuan badan. Okay, kita tahu Siti Sarah dalam keadaan dia dalam industri seni, penyanyi, betul? Okay, dan kita sendiri meletak label pada penyanyi. Macam mana lah? Ish, macam tu kan? Menyanyi dulu dia kerja menyanyi je. Tapi kita tak nampak proses apa yang dia lalui sehingga saat kematian dia Allah angkat darjat dia. Okay. Proses tu tak apa. Allah kira. Kita tak payah tengok. Buruk baik kita pun, okay, proses tu. Kalau entum tak cabar Allah, tak reveal sendiri, Allah akan tutup kemas aib tu. Okay, Allah akan tutup. Sampai satu pengakhiran tu, proses baik, pengakhiran tu Allah akan angkat darjat. Okay, jangan kita bangga kita lahir daripada dalam Islam, keluar IC Islam, tengah-tengah tu proses, Masya Allah, itu siap cabar Allah lagi, itu nak mengharap pengakhiran macam mana? Macam mana? Sejarah apa yang Allah dah tunjukkan sebagai pengajaran kat kita? Satu, Fir'aun, betul? Fir'aun sebenarnya dia dah sebut dah asyhadu alla ilaha illallah. Dia dah sebut dah tu. Ya Mak Limah buat ajaran mana ni? Fir'aun dia dah sebut dah la ilaha illallah. Tak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Fir'aun dah sebut. Kenapa dia diseksa? Syifa, nampak Syifa? Fir'aun ni, sebelum dia mati, sebelum dia tertutup dengan air laut, betul? Laut Merah kan? Laut Merah, laut mati. Okay, sebelum tertutup dengan laut, masa nak kejar Nabi Musa, sebelum sempat dia tenggelam, dia dah sebut dah la ilaha illallah. Kenapa jasadnya masih menjadi bukti pada kita sebagai orang yang mencabar Allah? Ada jawapan? Jawapan? Jangan krik-krik ni. Takut lah krik-krik. Taubat dia tak diterima. Sebab dia mengaku Tuhan. Dia mengaku Tuhan. Dia mengaku diri Tuhan. Kan Mak Limah kata proses tadi, kan, jangan tengok pengakhiran tu. Proses tu kan dia proses. Dan last kali dia sebut la ilaha illallah. Tapi jasadnya masih menjadi bukti pada kita sebagai orang yang mengingkar Allah. Sebab niat ke? Sebab niat dia niat apa? Tak tahu. Tak tahu. Lagi, terima kasih Kak Serina. Lagi? Mak Limah Maria ada jawapan? Mak Limah Fahmi ada jawapan? Sebab mulut dia je yang sebut. Sebab mulut dia je yang sebut. Nak mati ni.
Mana mungkin hanya di bibir. Dia tahu dia mati. Sebab dia nampak kebesaran kekuasaan Allah. Apa? Dia nampak? Kekuasaan Allah. Jadi? Sebab tu. Sebab tu. Sebab tu? Ke tak? Yalah, kalau dia nampak baguslah. Dia nampak Allah lebih berkuasa, sebab tu dia sebut la ilaha illallah kan. Sebab dia nak selamatkan diri dia dari azab Allah, no? Yes, Ikwan. Mana Ikwan? Ikwan, bagi sikit muka. Ikwan. Mana Ikwan? Ni Ikwan tinggi tu ke? Ikwan tinggi Ikwan tinggi sebenarnya. Betul. Betul? Sebab nyawa sudah dikerongkong. Okay? Bila nyawa sudah dikerongkong, mana ada taubat Allah terima, betul tak? Sebutlah 10 kali sekalipun, Allah takkan terima bila dah kat kerongkong. Okay? Jadi itu Mak kata. Dah nak habis dah hayat kita, baru kita nak mengaku Allah itu satu. Macam mana Allah nak terima kita? Itu orang yang mencabar Allah. Yang kedua, siapa? Kamal Atatürk. Bila Kamal Atatürk mati? Sini yang belajar Mesir Mesir ke Jordan? Lutfi kat mana? Belajar Jordan. Jordan. Aziz kat mana? Saya kat Perak. Saya dekat Perak. Kat Perak, Ipoh. Ya, Ipoh Perak. Ipoh Perak. Mak dengan Mariam kat mana? Kat Seriti. Okay. Aku mak dengan Mariam. Okay. Satu lagi Kamal Atatürk. Okay. Antara orang yang mencabar Allah sangat. Okay. Nak menunjukkan dia hebat, dia berkuasa. Tapi dia tak ngaku pun diri dia Tuhan. Okay. Cuma apa? Dia buat apa? Dia tukar semuanya dalam bahasa Turki. Betul? Okay. Jadi Allah tinggalkan sedikit pengajaran buat kita dengan jasad tidak boleh ditanam ke dalam tanah. Okay, terpaksa guna batu marmar yang berat tu. Dan ada yang kata kalau pergi sana, tak tahu Mak Mariam sempat pergi ke tak, menjelajah ke sana. Okay, ke makam kuburnya Kamal Atatürk. Okay, kalau orang kata kat sana siap ada bau. Okay, bau apa orang kata darah yang mengalir. Okay, sebab dia tak diterima oleh tanah, jadi dia berada di permukaan bumi. Dia hanya ditutup dengan batu marmar saja, batu yang berat tu. Okay. Itu antara orang-orang yang mencabar Allah. Sekali lagi Mak ulang, kita bukan siapa-siapa, kita hanya hamba saja. Okay, kita hanya hamba untuk mencabar Allah. Tak mungkin kita menang. Okay, kalau kita tengok perjalanan kita tadi, okay, daripada sekecil-kecil darah, okay, daripada segumpal darah yang dicampakkan ke dalam rahim ibu kita, okay, kemudian membesar di dalam orang kata ihsan mak kita nak jaga kan. Ada je kalau kita tengokkan banyaknya kes, okay, mak-mak yang meroyan ke apa ke, yang tak nak jaga anak dalam kandungan. Itu antara rahmat lah, kasih sayang mak, okay, yang nak jaga kita sehingga besar, memberikan segala-galanya, okay, untuk diri kita. Okay, so sekejap lagi kalau mana yang jauh boleh telefon mak dengan ayah. Okay, cakap sikit je. Terima kasih sebab melahirkan. Okay, dan terima kasih sebab bagi segala-galanya untuk membesarkan. Okay, sekarang adalah masa untuk saya pula berbakti. Saya nak bagi sesuatu pada mak ayah dan agama. Okay, yang mana ada dengan mak ayah, habis je usrah. Ni amanah Ni amanah dari Mak Limah. Amanah. Okay, habis je usrah ni. Jumpa mak. Salam. Cium tangan. Okay, terima kasih atas segala yang mak bagi. Okay, sebab tu Mak kata, apa pun background kita dekat belakang, okay, background keluarga kita dekat belakang, apa pun yang jadi selama ni, lupakan. Sekarang adalah masa untuk kita, diri kita. Sayangi diri kita. Okay, kita buat untuk diri kita. Okay, boleh? Boleh Syuaib? Okay. Tak payahlah, tak payah ego lelaki ke, ego perempuan ke, tak payah. Okay, salam, cium tangan. Apa yang mak ayah pernah buat kat kita, lupakan. Tak terbalas pun jasa diorang kalau kita nak ungkit satu persatu. Kalau kita nak ungkit satu persatu kesalahan mak dengan ayah kat kita, mak dengan ayah kat kita, kalau mak tu sekali dia ungkit berapa banyak titisan susu yang kau minum,
Rasa-rasa berbalas tak? Baru susu. Mak Limah, Ana dulu minum susu formula. Banyak lah. Duit nak menyusukan tu ingat murah. Susu formula untuk baby yang baru umur 0 bulan tu, 1 bulan. Mak Limah mak 3 anak Mak Limah mak 3 anak. Bukan 1, 3. Okay. Susu yang nak beli tu, 1 je nak dekat 100 tu. Ini pula nak kira susu yang menitis di mulut entum. Nak bandingkan kesalahan mak dengan ayah tu. Okay. Tak kisah marah ke, tak puas hati ke, itu adalah lumrah manusia. Macam Mak cakap, lupakan background yang belakang ni. Sekarang masa untuk kita bergerak ke depan. Nak menuju ke titik yang berjalan tadi tu. Selagi dia bergelombang, selagi tu kita ada masa. Bila dia dah straight, dah tak ada apa nak buat. Faham? Faham? Okay. Mak Limah minta juga jasa dan baik entum untuk mendoakan Mak Limah dan sekalian pendidik-pendidik yang ada di muka bumi ini untuk terus bertabah bersama PDPR, tidak tertekan. Ingat senang nak buat kelas dengan entum secara online. Okay. Doakan juga para pendidik dekat muka bumi ini sentiasa dirahmati oleh Allah. Okay. Mampu lagi untuk berdakwah, sebab bila terputusnya agama, bila terputusnya sampai masa nanti akan terputusnya Islam itu, maka nantikan azab dia. Okay. Jadilah kita di kalangan orang yang tidak merasai kejadian akhir zaman tu. Okay. Kejadian akhir zaman. Sebab apa? Masa akhir zaman nanti Allah akan matikan orang-orang Islam walaupun di dalam hatinya ada sekecil zarah iman. Okay, Allah akan datangkan angin. Okay, angin itu akan mematikan seluruh umat Islam. Okay, macam mana cakap tadi? Walaupun dalam hati dia hanya ada sezarah iman sahaja. Tahu zarah? Pasir dipotong 10. Tu zarah. Okay, ada sikit je iman, matikan dia. Tapi orang yang akan merasai akhir zaman tu, merasai gempa bumi, merasai apa orang kata bumi diterbalikkan, pelanggaran planet-planet, okay, bila berada tsunami yang besar, gunung berapi yang membuak-buak, saat itu orang yang hidup hanyalah orang munafik dan kafir. Berdoalah pada Allah supaya kita bukan antara orang yang berada di dalam kalangan itu. Okay? Kita mesti dimatikan sebelum itu. Sebab seksanya akhir zaman tu, Masya Allah. Okay, Kedah tu, kejadian dekat Kedah tu hanya orang kata petik jari lah. Okay, hanya kepala air saja yang turun. Sampai akhir zaman nanti, Masya Allah. Sehingga kan mak pun boleh lepaskan anak. Anak yang kecil tu, mak dia lepaskan je. Okay, takutnya azab. Boleh sebab Mak Limah sayang tu lah, Mak Limah tak nak kita merasai semua tu. Okay. Okay, tu sajalah kot. Dah pukul 11. Ya, Lutfi. Okay, wallahu alam. Terima kasih untuk mendengar, fokus. Okay, semoga ada manfaat untuk kita semua. Jangan lupa doakan Mak Limah dan semua orang. Kalau ada yang salah, mohon betulkan pada guru-guru. Guru-guru, kalau saya ada fakta-fakta yang salah, okay, ayat-ayat Quran atau hadis, sebab Mak Limah ni hanya background sains. Mak Limah bukan background agama. Jadi Mak Limah cuba untuk menjadi orang yang lebih orang kata menghargai agama yang Allah bagi pada Mak Limah. Okay, betul kita semua ada sial Luffy tunggu banyak kali dah kan. Asyik sambung bila nak habis tak tahu. Okay, Mak Limah pun pernah macam itu. Okay, orang kata jiwa remaja tu baru nak membuat-buat. Okay, nak mencuba pelbagai. Okay. Tapi ada batas. Sebab tu kita berada di kalangan orang-orang yang baik-baik. Okay. Mesti berada dalam kalangan orang yang baik-baik. Okay. Entum sekarang ni pilihan di tangan entum. Okay. Perjalanan ni kita punya. Kita yang pilih. Okay. Jangan harapkan orang yang pilih. Okay. Sekarang ni tunggal kita nak pilih siapa kawan-kawan kita supaya kita berada dalam kalangan orang-orang yang baik. Okay, yang sentiasa ingatkan kita bila kita salah. Sentiasa betulkan jalan kita bila kita terpesong walau sedikit. Okay, dan kawan-kawan lain pun jangan
buat kerja Tuhan. Jangan buat kerja Allah. Kalau kita buat kerja Allah, kita ni hamba kot. Okay, kenapa jangan buat kerja Allah? Jangan hukum orang atas apa yang dia buat. Kita tak tahu apa yang dia lalui. Jangan rasa kita hebat, kita ada agama, kita berkuat, orang kata kita belajar lebih tinggi daripada orang lain, kita rasa kita mampu menghukum. Tak jangan menghukum orang. Dengar dan terus dengar. Okay? Bagi kata-kata semangat ke bantuan ke apa-apa sekalipun, jangan hukum. Benar? Okey. Oh alam. Okey Luffy, kali ni betul-betul. Okey. Okey, terima kasih kepada Mukadimah Salwa atas pengisian yang amat mendalam lah. Semoga kita semua dapat ambil ibrah dan juga pengajaran lah. Pengisian Mukadimah tu ni lah mengingatkan saya lah pada masuk program Mukhayyam akhir tahun. Time tu lah mendengar Mukadimah. Ada juga ayat sama juga berkenaan dengan perjalanan manusia. Jadi itu semua ilmu kembalilah zaman-zaman sekolah dulu. Jadi sepatutnya ada ni lah, ada slot untuk pengisian ataupun pengisian perkongsian dan juga soalan. Jadi saya bukalah kepada sesiapa pun, kepada Mukadimah Maria, Mukadimah Fahmi pun bolehlah kalau ada nak tambahan. Persilakan. Soalan? Ada soalan? Ada soalan kan? Nak tanya? Nak kongsi ke? Afi nak kongsi sikit. Alah sebut nama orang dia sendiri lah. Kata lelaki. Ada ke? Malik Fahmi tak nak sambung ke? Malik Fahmi muka ngantuk. Ngantuk. Okay, jadi jam pun dah nak dekat pukul 11. Rasa semua pun dah, mata pun dah layu semua. Jadi kita lepas ni sekejap tutup lah kan. Jadi kita tutup lah kot usrah kita pada kali ni, pada sesi ni. Terima kasihlah kepada semua, pada Mukadimah Salwa atas pengisian, pada antum semua yang mendengar. InsyaAllah kita akan jumpa lagi lah pada bulan depan. Jadi tapi jangan keluar dulu, kita ambil gambar macam biasa. Siapa ambil gambar kali ni? Ambil gambar macam tu je daripada bulan pertama sampai bulan 3. Siapa ambil? Mariam. Okey, boleh je. Okay. Okay, semua buka kamera. 10 kali lah. Afif jauh sikit muka, tak nampak muka. Aisyah Mani jauh sikit muka. Dia memang tak lagi nampak. Cepat. Malu. Memang ni je Okey, tak apalah. Okey, 1, 2, senyum. Satu lagi, 1, 2, senyum. Angkat sikit tangan, 1, 2, senyum. Alright, dah. Okay, terima kasih semua. Jadi kita jumpa lagi pada bulan depan. Kita tutup usrah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Sama-sama, terima kasih juga. Haziq, Mukadimah Salwa bagi Mukhayyam tu Haziq sempat Sempat saya. Saya sempat. Batch pertama lah. Ingat tak camp kat mana? Tak berapa ingat. Tapi rasanya ni lah, dia macam pasal perjalanan ni jugalah. Masa tu ni kita tunjuk apa ni, perut, belah perut. Betul. Oh, okey. Betul. Janganlah, tak sama. Okey, terima kasih semua. Terima kasih.
Terima kasih Mak Iman Salwa. Terima kasih. Paling nak live dulu. Bye man. Bye. Assalamualaikum. Salam. Bye Akil. Terima kasih Mak Imah. 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 Akil siapa? Akil mana? Hello.